أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. Baik, pada petang ini kita akan sambung semula bacaan kitab Al-Qistas Al-Mustaqim untuk siri yang kedua. Sambung pada muka surat 53, cetakan Darul Minhaj. Itu ini kawan Imam Ghazali yang bermazhab ta'limi itu menanyakan tentang wadih, peletak ataupun pengasas bagi mizan. Yakni mizan untuk berfikir, mizan yang Imam Ghazali gunakan. Dia tak sebut lagi mizan untuk berfikir atau tidak. Qultu Bismillahirrahmanirrahim. Qala qultu wa hal ta'lamu wadi'al mizan fil asli man huwa wadi'ul awwal alladhi minhu yu'lamu hadzal wazn. Qala la wa min ayna ahtaju ilayh wa qad 'araftu sihhatal mizan bil musyahadati wal 'iyan. Sahabat dia yang taklim itu kata dia tak nak tahu pun sebab dia dah ada dia punya mizan tu sendiri, iaitu mizan dia yang zahab dengan fiddah tu. Bal akulu al-baqla wa la as'alu 'anil mabqalati fa inna wadi'al mizani la yuradu li'ainihi bal yuradu liyu'rafa minhu sihhatul mizani wa kayfiyatul wazni wa ana qad 'araftuhu kama hakaytuhu 'araftuhu fastaghnaytu 'an muraja'ati wadi'il mizani 'inda kulli waznin fa inna dhalika yaqulu wa la yudhfaru bihi fi kulli hin ma'a anni fi ghunyatin 'anhu. Qultu, Imam Ghazali jawab, fa in ataituka bi mizanin fil ma'rifah. Jadi sahabat ta'lim itu mengatakan tentang mizan timbangan yang diketahui secara literal, yakni yang biasa kita gunalah kan. Tapi sedangkan apa mizan yang Imam Ghazali maksudkan, benda itu lebih umum. Jadi Imam Ghazali dalam kitab ini ingin menekankan tentang mizan ma'rifah. Lepas ni Imam Ghazali akan membawa contoh bahawa mizan itu sendiri ada banyak dan semuanya digunakan sebagai takaran ataupun pengukur untuk apa jua segi, sama ada perkara yang hissi ataupun maknawi. Qultu fa in ataituka bi mizanin fil ma'rifati mithli hadha wa asahha minhu wa azyada alayh bi an u'arrifa wadi'ahu wa mu'allimahu wa musta'milahu fayakunu wadi'uhu huwa Allah Ta'ala. Mizan ma'rifah pengasasnya ialah Allah Ta'ala. Wa mu'allimuhu Jibril, yang mengajarkannya Jibril. Wa musta'miluhu al-Khalilu wa Muhammadun wa sairul anbiya'i salawatullahi alaihim ajma'in. Penggunanya ialah Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad dan sekalian Nabi. Wa qad syahida Allah Ta'ala lahum fi dhalika bisidqi fa hal taqbalu minni dhalik? Fa hal taqbalu minni dhalik wa hal tusaddiqu bihi? Maksudnya kalau Imam Ghazali katakan sedemikian, adakah sahabat ini akan terima apa dakwaan Imam Ghazali tersebut? Faqala wallah kaifa la usaddiqu bihi in kana fi dhuhuri mithla ma hakaituhu lak. Sudah tentu aku akan terima kalau apa yang kau nyatakan macam tu. Faqultu al-ana atawassamu fika syama'il al-qiyasah. Ini tentang ciri umum bagi takaran ataupun ukuran. Laqad sadaqa raja'i fi taqwimika wa tafhimika haqiqata madhhabika fi ta'limika. Fa'akshifu laka 'anil mawazinil khamsati munazzalati fil Qur'an litastaghniya bihi 'an kulli imamin wa tujawiza haddal 'umyan wa yakuna imamuka al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa qa'iduka al-Qur'an wa mi'yaruka al-musyahadata wal 'iyan. Maksudnya cukup dengan
mizan ma'rifah yang Nabi ajar kepada kita, maka kita tidak perlu mengikut imam yang didakwa sebagai imam di sisi uh, penganut mazhab ta'limi ini. Dan begitu juga kalau kita praktikan dalam masa sekarang. Fa'lam anna mawazin al-Quran fil asli thalatha. Mizanut ta'adul wa mizanut talazum wa mizanut ta'anud. Di sini Imam Ghazali menyatakan mizan dalam Quran ada 5. Kemudian ada pecahannya, ta'adul tu pecah kepada 3, akbar, awsat dan asghar. Lakin mizanut ta'adul yanqasimu ila thalathatin ila al-akbari wal awsati wal asghari fayasiru al-majmu'u khamsatan. Pertama sekali tentang pengenalan mizan ini. Pertama, mizan ta'adul. Mizan ta'adul yang dimaksudkan Imam Ghazali ini ialah qiyas iqtirani. Manakala mizan ta'adul yang akbar, iqtirani syakal awal, kemudian awsat ialah syakal tsani dan asghar syakal tsalis. Manakala talazum pula ialah qiyas istithnai muttasilah dan ta'anud pula ialah munfasilah. Qiyas istithnai munfasil. Fasirul majmu'u khamsatan. Okey, selesai bab pengenalan. Kemudian kita akan masuk bab seterusnya. Tapi sebelum tu, di sini Imam Ghazali akan mulakan tentang mizan ta'adul yang akbar, yakni al-mizanul akbar min mawazin ta'adul. Pertama sekali kena review balik tentang syakal awal ini, iaitu qiyas iqtirani syakal awal. Antara poin pentingnya ialah dia menghasilkan al-matalibul arba'ah. Maksudnya sama ada kulli kulliyah mujibah ataupun kulliyah salibah, dan juz'iyah mujibah ataupun juz'iyah salibah. Jadi empat-empat tu boleh dihasilkan melalui syakal awal. Itu satu. Kemudian secara umum tentang bab ini, Imam Ghazali juga menyatakan tentang cara untuk kita berdebat ataupun cara untuk kita tak semestinya berdebat, tapi lebih kepada perbincangan lah, secara umum perbincangan. Dan perbincangan tu boleh jadi berdebat kan, berdebat sebahagian daripada perbincangan. Jadi cara untuk perbincangan untuk menghasilkan satu kata sepakat ialah pertama sekali kita cari bahagian yang kita sepakat. Kemudian bila dah tahu apa yang kita sepakati, baru kita masuk ke bahagian yang kita perselisihkan. Jadi daripada perselisihan, lepas kita tahu apa yang kita perselisihkan, maka perbincangan itu akan jadi lebih objektif. Itu satu. Kemudian yang kedua ialah tentang pencerakinan kias. Kias terdiri daripada dua mukadimat ataupun premis. Jadi premis itu digabungkan supaya menghasilkan satu kias. Cara gabungkan tu antaranya yang paling jelas ialah dia mesti ada dua bahagian premis yang berulang. Maka dua bahagian premis yang berulang itu akan dibuang dan apa yang berbaki itulah natijah bagi kias tersebut. Jadi kalau dalam satu-satu perbincangan tentang apa-apa dakwaan sekalipun, maka kita boleh katakan dakwaan itu ialah qadaya ataupun ialah qadiyah ataupun itulah kias, itulah natijah kias. Jadi daripada dakwaan tu kita kena cari dia punya asas. Sejauh mana kita nak mengatakan satu-satu dakwaan benar, kita cari asas bagi setiap kandungan dakwaan tersebut. Maka kandungan dakwaan ataupun hujah ataupun natijah itu sendiri perlu dikembalikan kepada premis yang sebelumnya.
jika kita dapati ada satu premis sebelumnya yang boleh dikembalikan lagi kepada sesuatu yang lebih asas, maka kita perlu kembalikan. Sebabnya di sini, itulah cara untuk kita menentukan kebenaran. Jika satu dakwaan tidak boleh dikembalikan kepada suatu premis yang diyakini, maka dakwaan tu secara tidak langsung dia tidak kukuh ataupun tidak kuat untuk dijadikan hujah ataupun dakwaan. Secara tidak langsung, setiap premis kita perlu pastikan dia tergolong dalam bahagian yakiniyat ataupun dia adalah satu yang daruri, yakni ia adalah yakiniyat, dan yakiniyat sebagaimana yang pernah dipelajari ada enam bahagian yang umum yang ataupun yang utama. Pertama ialah awaliyat, kedua musyahadat, ketiga mujarrabat, keempat mutawatirat, kelima hadisiyat, keenam mahsusat. Berkenaan yakiniyat yang enam ni boleh rujuk kitab Idahul Mubham, syarah Sulam Munawwarah. Okey, sambung baca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qawlu fil mizan al-akbar min mawazin at-ta'adul. مقالي هذا الرفيق الكيس من رفقاء أهل التعليم. اشرح لي الميزان الأكبر من موازين التعادل أولا، واشرح لي معاني هذه الألقاب، وهي التعادل والتلازم والتعاند والأكبر والأوسط والأصغر، فإنها ألفاظ غريبة ولا شك أن تحتها معاني دقيقة. فقلت: أما معنى هذه الألقاب فلا تفهمها إلا بعد شرحها وفهم معانيها، لتدرك بعد ذلك مناسبة ألقابها في حقائقها. Sahabat Ta'limi ini bertanyakan tentang penamaan bagi mizan yang Imam Ghazali namakan. وأعلمك أولا أن هذا الميزان يشبه الميزان الذي حكيته في المعنى دون الصورة، فإنه ميزان روحاني فلا يساوي الميزان الجسماني. Di sini Imam Ghazali ada menyatakan istilah iaitu tentang mizan ruhani dan mizan jismani. Secara mudah, makna lain bagi mizan ruhani ialah mizan maknawi, dan mizan jismani pula nama lainnya ialah mizan hissi. Wa min aina yalzamu an yusawiyahu al-mawazinul jismaniyatu aidan takhtalif. Macam mana kita nak tahu mizan ni berbeza? Sebab dalam banyak perkara, dalam banyak hal, setiap satu tu ada ukuran masing-masing, ada cara untuk mengukur masing-masing. Contohnya dalam bidang astronomi, ada cara untuk mengukur. Dalam contoh nak timbang barang, ada pengukur di sini. Malah nak timbang syair pun ada ukuran di sini, iaitu arud dan qafiyah. فإن القرصون ميزان والطيار ميزان بل الأسطرلاب ميزان لمقادير حركات الفلك، والمسطرة ميزان لمقادير الأبعاد في الخطوط، والشاقول ميزان لتحقيق الاستقامة والانحناء، وهي وإن اختلفت صورها مشتركة في أنها تعرف بها الزيادة من النقصان. Meskipun semua mizan yang dinyatakan tadi, maksudnya alat pengukur yang dinyatakan tadi berbeza, tapi tujuan ni untuk mengukur. Itu poin Imam Ghazali. Balil arudu mizanun lisy'ri yu'rafu bihi awzanu sya'r liyatamayyaza muzahhafuhu an mustaqimihi wa huwa ashaddu ruhaniyatan min al-mawazin al-mujassamah, walakinahu ghairu mutajarridin an ala'iqil ajsam لأنه ميزان الأصوات ولا ينفصل الصوت عن الجسم. وأشد الموازين روحانية ميزان يوم القيامة، إذ به توزن أعمال العباد وعقائدهم ومعارفهم، والمعرفة والإيمان لا تعلق لهما بالأجسام،
فلذلك كان ميزانه روحانيا صرفا. وكذلك ميزان القرآن للمعرفة روحاني، لكن يرتبط تعريفه في عالم الشهادة بغلاف. لذلك الغلاف التصاق بالأجسام وإن لم يكن هو جسما، فإن تعريف الغير في هذا العالم لا يمكن إلا بمشافهة، وذلك بالأصوات، والصوت جسماني، أو بالكتابة وهي رقوم، وهي أيضا نقش في وجه القرطاس وهو جسم. هذا حكم غلافه الذي يعرض فيه، وأما هو في نفسه. Maksudnya cara kita nak menyampaikan ataupun cara kita nak mengenalkan mizan ma'rifah tu sama ada melalui penulisan ataupun percakapan. Dua-dua tu bersifat jismani, berkait dengan jismani. Sebab percakapan berkait dengan suara kan. Yang suara terasa daripada getaran. Manakala kalau penulisan melibatkan penulisan. Penulisan tu memerlukan objek tertentu untuk kita menghasilkan tulisan. Jadi mizan tu, tapi dia secara sendiri ruhani, cuma cara penyampaiannya jismani. Wa amma huwa fi nafsihi faruhaniyun mahdun, la 'alaqata lahu ma'al ajsam, id yuzanu bihi ma'rifatullah ta'ala al-kharijatu an 'alamil ajsam, al-muqaddasatu an tunasibal jihati wal aqtar, fadlan an nafsil ajsam. Lakinnahu ma'a dhalika dhu 'amudin wa kiffatain. Mizan ruhani ni, mizan ma'rifah yang bersifat ruhani ni, walaupun dia ruhani, dia ada amud dan kifah, kifatain. Amud tu maksudnya dia punya tiang dia, dan kifatain tu dua sisi dia. Wal kifatani muta'alliqatani bil amud, wal amud mushtarakun fil kifatain lirtibati kulli wahidatin minhuma bihi. Hadha fi mizan at-ta'adul. Mizan ta'adul maksudnya kenapa Imam Ghazali namakan sebagai mizan ta'adul ialah kedua-dua tu dia maksudnya dia mengibaratkan benda ni macam dacing. Hadha fi mizan ta'adul. Maka kalau macam dacing, dua-dua sisi kena seimbang. Maksudnya dua-dua sisi kena seimbang supaya penengah dia tegak. Amma mizanut talazum fahuwa bil qabbani ashbah li'annahu dhu kiffatin wahidah lakin tuqabiluha min al-janib al-akhar ar-rummanah wa biha yadhharu at-tafawutu wat-taqdir. Ini saya tak ingat pula nak tengok qabban tu macam mana atau rummanah, tapi dapat agak mungkin dia macam ada dia satu batang je lah. Allahu a'lam. Faqala hadhihi tantanatun 'azimah. Tantanah ialah kata-kata yang besar. Maksudnya sembang kencang. Fa ainal ma'na fa inni asma'u ja'ja'atan wa la ara tihna. Aku dengar bunyi tapi aku tak jumpa apa dia, apa point dia. Faqultu lahu isbir wa la ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu wa qur rabbi zidni 'ilma wa'lam anna al-'ajalata min asy-syaitan wat-ta'anni min ar-rahman. فاعلم أن الميزان الأكبر هو ميزان الخليل صلوات الله عليه الذي استعمله مع نمرود، فمنه تعلمنا هذا الميزان لكن بواسطة القرآن. Kemudian Imam Ghazali hendak menunjukkan asal mizan ta'adul yang akbar ni, mizan ataupun mizan akbar lah. Dia nak menyatakan asasnya daripada Al-Quran. Kalau sebelum ni di bahagian pengenalan dia dah nyatakan, tapi itu secara umum. Dan sekarang dia akan nyatakan secara lebih terperinci tentang peristiwa Nabi Ibrahim berhujah dengan Raja Namrud. Wa dhalika anna Namrud adda'a al-ilahiyah wa kana al-ilahu 'indahum bil-ittifaqi ibaratan 'anil qadiri 'ala kulli syai'. Faqala Ibrahim al-ilahu ilahi
li'annahu alladhi yuhyi wa yumit wa huwa al-qadiru alayhi wa anta la taqdiru alayhi. Faqala ana uhyi wa umit, yani annahu yuhyi an-nutfata bil wiqa'i wa yumitu bil qatli. Jika kita perhatikan ayat Quran tersebut, dia nyatakan bahagian ana uhyi wa umit je, dia tak sebutkan yang sebelum tu. Maksudnya ada berlaku hazaf. Sebab ni pun lagi satu poin penting, iaitu Al-Quran dari segi penyataannya, dari segi bayannya, dia bersifat burhani. Maksudnya Al-Quran inilah hujah. Hujah yang utuh. Dia taraf hujah Al-Quran inilah burhani. Tetapi itu dari segi bayan dia. Tapi dari segi bunyian dia ataupun binyah dia, dia bersifat balaghi. Iaitu dia ada unsur hazaf dengan ijaz. Okay, nanti kita akan jumpa. So, balik kepada Namrud tu. Mula-mula Nabi Ibrahim kata, Tuhan aku boleh menghidupkan dan mematikan. Kemudian Namrud pun dakwa sedemikian. Dia pun boleh menghidupkan dan mematikan. Kemudian, lepas Nabi Ibrahim dapati bahawa dakwaan Namrud itu tidak boleh disepakati. Maksudnya tidak disepakati oleh Nabi Ibrahim dan juga tidak boleh dibuktikan kepada Namrud, sebab Namrud tak boleh fikirkan benda tu, ataupun Namrud salah fikir dari segi konsep menghidupkan dan mematikan. Jadi Nabi Ibrahim tukar hujah dia kepada contoh yang lain. Tapi walaupun dia contoh yang lain, maksudnya konten dia berbeza, mesej dia tetap sama. فعلم إبراهيم عليه السلام أن ذلك يعسر عليه فهم بطلانه فعدل إلى ما هو أوضح عنده فقال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. Jadi di sini tentang Nabi Ibrahim pun mendakwa dia ada Tuhan, tapi Tuhan dia boleh menerbitkan matahari di sebelah timur dan membenamkan matahari di sebelah barat. Jadi Nabi Ibrahim cabar Namrud untuk buat yang sebaliknya, sebab dia pun mengaku Tuhan. Jadi di situ jelas Namrud tidak boleh buat macam tu. Sebab sebelum ni Namrud dia kata dia boleh menghidupkan dan mematikan, sebab itu dengan maksud mematikan tu dia membunuh orang tu. Manakala menghidupkan ialah dengan tidak membunuh nyawa. Jadi di situ jelas salah faham. Salah faham Namrud tentang menghidupkan dan mematikan. وقد أثنى الله تعالى عليه فقال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. Maka secara tidak langsung penghujahan Nabi Ibrahim ini diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala. فنظرت في كيفية وزنه كما نظرت أنت في ميزان الذهب والفضة. Ghazali kata, aku melihat cara Nabi Ibrahim menggunakan neraca ini sebagaimana engkau, wahai Ta'libi, menggunakan neraca emas dan perak. Fara'aitu fi hadhil hujjati aslaini, qad izdawaja ataupun qad izduwija. Saya fikir dulu boleh kat sini. Qad izdawaja ataupun qad izduwija, fatawallada minhuma natijatun. Maka ada dua outline tu, maksudnya dua premis lah. Dua premis ataupun dua qadiyah yang digabungkan lalu menghasilkan satu natijah. Al ma'rifatu idil Quran mabnahu 'ala al-hadfi wal ma'rifah. Ala al-hadfi wal ijaz. Ini poin penting juga, maksudnya Quran ni secara binaannya dia adalah hazaf dan ijaz bentuknya. Tapi macam saya cakap tadi, binaan dia macam tu, mabna dia ataupun binyah dia, tapi dari segi bayan dia bersifat burhani. Wa kamalu surati hadzal mizan an naqul
kullu man yaqdiru ala itla'i syamsi fahuwal ilah. Di sini seterusnya Imam Ghazali ingin melengkapkan kias tersebut. Sebab dalam Quran kias tu dihazafkan, jadi Imam Ghazali nak melengkapkan kullu man yaqdiru ala itla'i syamsi fahuwal ilah. Ini muqaddimah kubra. Fahadha aslun wa ilahi huwal qadiru ala al-itla' muqaddimah sughra. Wa hadha aslun akhar falazima min majmu'ihima bil darurati anna ilahi huwal ilahu dunaka ya Namrud. Di sini Imam Ghazali dia meletakkan premis tu bukan seperti yang kita pelajari dalam kitab-kitab mantik lah. Maksudnya biasa letak sughra dulu baru kubra kan. Tapi Imam Ghazali terbalik, tapi hasilnya tetap sama. Anna ilahi huwal ilah dunaka ya Namrud. Maksudnya Tuhanku ialah Tuhan yang sebenar. Fanzuril ana hal yumkinu an ya'tarifa bil aslaini mu'tarifun thumma yashukku fin natijah aw hal yutasawwaru an yashukka fi hadaini al aslaini syakkun. Adakah premis ni, setiap kedua-dua premis ni boleh disangkal ataupun boleh disangsikan? Ayhat fa inna qawlana al ilahu huwal qadiru ala itla'i syamsi la syakka fihi لأن الإله كان عندهم وعند كل أحد عبارة عن القادر على كل شيء وإطلاع الشمس من جملة تلك الأشياء وهذا أصل معلوم بالوضع والاتفاق. أصل seterusnya Imam Ghazali ingin menerangkan setiap satu premis itu, sejauh mana dia boleh diterima ataupun tidak. Tengok di sini Imam Ghazali nyatakan wa hadza aslun ma'lumun bil wad'i wal ittifaq. Ini secara tidak langsung ialah menunjukkan tentang konsep musallamat ataupun yaqiniyat. Musallamat. Maknanya benda yang dua-dua pihak boleh terima. Qaulana al-qadiru 'ala al-itla'i huwa Allahu dunaka ma'lumun bil musyahadah. Pihak yang mampu untuk menerbitkan matahari ialah Allah dan bukan kau. Jadi benda ni boleh diketahui secara penglihatan, iaitu kita melihat sendiri bahawa Namrud memang tak buat benda tu. Fa inna ajza Namruda wa ajza kulli ahadin siwa man yuharriku syamsa musyahadun bil his. Wa na'ni bil ilah muharrika syamsi wa mutli'aha. Falzamuna min ma'rifatil asli al-awwal al-ma'lumi bil wad'i muttafaqi alaih wal asli tsani al-ma'lumi bil musyahadah. Premis pertama diketahui, maksudnya premis pertama bersifat musallam, manakala premis kedua bersifat musyahad ataupun mahsus. Anna Namruda laysa bi'ilah wa innamal ilahu huwa Allah Ta'ala. Faraji' al-ana nafsaka hal tara hadha awdah min al-muqaddimati at-tajribiyyati wal hissiyyati allati banaita 'alayha sihhata mizan adh-dhahab. Maka Imam Ghazali suruh sahabat ta'limi itu bandingkan dengan sifat premis setiap pihak gunakan. Maksudnya yang ta'limi itu gunakan sifat premis tu apa? Tajribiyah dan hissiyah. Tapi yang Imam Ghazali guna ialah hissiyah juga. Dan tajribiyah. Tajribiyah maksudnya, tajribiyah dalam konsep, dalam konteks Imam Ghazali ini ialah tidak ada sesiapa pun yang mampu untuk menerbitkan ataupun menenggelamkan matahari. فقال هذه المعرفة لازمة منه بالضرورة ولا يمكنني أن أتشكك في الأصلين ولا أن أشك في لزوم هذه النتيجة منهما ولكن هذا لا ينفعني إلا في هذا الموضع وعلى الوجه الذي استعمله الخليل عليه السلام وذلك في نفي إلهية نمرود وإثبات الإلهية لمن ينفرد بإطلاع الشمس فكيف أزن بها سائر المعارف التي تشكل علي
وأحتاج فيها إلى تمييز الحق عن الباطل. Seterusnya sahabat Ta'limi itu menyatakan bahawa poin dia ialah apa yang Imam Ghazali ni nyatakan ini betul lah. Tapi sejauh mana dia boleh guna apa yang mizan yang Imam Ghazali gunakan ini untuk mengukur perkara-perkara lain ataupun hatta mengukur antara atau membezakan antara benar dan batil. Qultu man wazana adh-dhahaba bi mizan yumkinuhu an yazina bihi as-sifata wa sa'ir al-jawahir li'anna al-mizana 'arrafa miqdarahu la li'annahu dhahab bal li'annahu dhu miqdar. Fakadhalika hadha al-burhanu kashafa lana 'an hadhihi al-ma'rifati لا لعينها بل لأنها حقيقة من الحقائق ومعنى من المعاني فنتأمل أنه لما لزمت هذه النتيجة منه ونأخذ روحه ونجرده عن هذا المثال الخاص حتى ننتفع به حيث أردنا. Poinnya ialah perkara ini kita lihat apa yang bersifat universal daripada kias ini. Maksudnya kita tengok apa yang universal daripada tu, bukan benda tu sendiri. Sebab apa yang kita nak ialah dia punya takaran dia secara umum. Bila kita tahu takaran secara umum ataupun yang lebih tepat universal, maka kita boleh gunakan untuk setiap perkara lain. Wa inna ma lazima hadha lianna al-hukma 'ala as-sifati hukmun 'ala al-mawsufi bid-darurah. Hukum ke atas sifat secara tidak langsung akan menghukumkan ke atas perkara yang terperi dengan sifat tersebut. Jadi inilah inilah pentingnya syakil awal, iaitu dia punya dia punya mahmul mesti lagi umum daripada maudhu', supaya mahmul tersebut turut terkait dengan maudhu' yang seterusnya, iaitu maudhu' premis kedua. Wa bayanuhu anna ijaza hadhihi al-hujjah inna rabbi mutli'un wal mutli'u ilah fa yalzamu minhu anna rabbi ilah. Fal mutli'u sifatur rabb faqad hakamna 'ala al-mutli'i alladhi huwa sifatun bil ilahiyyah falazima minhu al-hukmu 'ala rabbi bil ilahiyyah. Fakadhalika fi kulli maqamin hasalat li ma'rifatun bi sifati syai' وحصلت معرفة أخرى بثبوت حكم تلك الصفة فيتولد لي منهما معرفة ثالثة بثبوت الحكم على الموصوف بالضرورة. Sebab itulah kita okey, maksudnya sabar nanti dulu. فقال هذا يكاد يليق دركه على فهمه فإن شككت فيه فماذا أصنع حتى يزول الشك. قلت خذ عياره من الصنجة المعروفة عندك كما فعلت في ميزان الذهب والفضة. Seterusnya, soalan daripada sahabat Ta'limi itu ialah tentang wujudnya rasa sangsi terhadap mizan itu sendiri. Jadi Imam Ghazali menyatakan solusi seterusnya ialah kiaskan dengan mizan yang fizikal itu. Khudh i'yarahu min as-sanjati al-ma'rufati 'indaka kama fa'alta fi mizan adh-dhahab wal fiddah.
فقال كيف آخذ عيارها وأين الصنجة المعروفة في هذا الفن؟ قلت الصنجة المعروفة هي العلوم الأولية الضرورية المستفادة إما من الحس أو التجربة أو غريزة العقل. Sanjah ma'rufah di sini ialah sanjah tu ialah pemberat tu. Pemberat dacing. Maksudnya pemberat itu yang menjadi takaran kebenaran. Jadi secara untuk kes ta'anud ini ataupun untuk mizan ma'rifah ni, Imam Ghazali menyuruh sahabat taklim itu menjadikan perkara-perkara awaliyat dan daruriyat sebagai sanjah, sebagai takaran kebenaran. Dan perkara tersebut ialah yakiniat yang saya nyatakan tadi yang ada 6. Namun di sini dinyatakan hanya 3. Imma minal hissi aw tajribati aw gharizatil aqli. Fanzur fil awwaliyat hal yatasawwaru an yathbuta hukmun ala sifatin illa wa yata'adda ila al-mawsuf. Dari segi awaliyat kita kena tengok adakah kita kena tengok hukum tu mestilah hukum terhadap satu-satu sifat mestilah dirangkumi ataupun mestilah terkait dengan perkara yang terperi dengan sifat tersebut. Maksudnya sesuatu perkara yang ada sifat tersebut mesti boleh dihukumkan ataupun mesti boleh dikiaskan dengan perkara lain yang ada sifat yang sama. فَإِذَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْكَ مَثَلًا حَيَوَانٌ مُنْتَفِحُ الْبَطْنِ وَهُوَ بَغْلٌ فَقَالَ قَائِلٌ هَذَا حَامِلٌ فَقُلْتَ لَهُ هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ الْبَغْلَ عَقِيمٌ لَا يَلِدُ فَقَالَ نَعَمْ أَعْلَمُ هَذَا بِالتَّجْرِبَةِ فقلت له فهل تعلم أن هذا بغل فنظر فقال نعم قد عرفت ذلك بالحس والإبصار فقلت فالآن هل تعرف أنه ليس بحامل. Sebab bagal itu dia setahu saya dia kacukan antara kuda dengan keldai. Jadi lepas dia dikacuk dia tidak boleh menghasilkan anak. فلا يمكنه أن يشك فيه بعد معرفة الأصلين اللذين أحدهما تجربي والآخر حسي. بل يكون العلم بأنه ليس بحامل علما ضروريا متولدا من بين العلمين السابقين كما تولد علمك في الميزان من العلم التجربي بأن الثقيل هاو والعلم الحسي بأن إحدى الكفتين ليست هاوية بالإضافة إلى الأخرى. فقال قد فهمت هذا فهما واضحا ولكن لم يظهر لي أن سبب لزومه أن الحكم على الصفة حكم على الموصوف. فقلت تأمل فإن قولك هذا بغل وصف والصفة هو البغل وقولك كل بغل عقيم حكم على البغل الذي هو صفة بالعقم فلازم الحكم بالعقم على الحيوان الموصوف بأنه بغل. وكذلك إذا ظهر لك مثلا أن كل حيوان حساس ثم ظهر لك في الدود أنه حيوان دود إله أولاد أنه حيوان فلا يمكنك أن تشك في أنه حساس. ومنهاجه حساس maksudnya boleh sensitif ataupun kata boleh bergerak bukan boleh bergerak tu mutaharrik. Boleh hassas maksudnya dia ada sana ada sensitivity bukan dia boleh dia ada deria ada maksudnya dia ada sifat mungkin boleh kata sensitivity bukan sensitivity dia ada his ada panca indera ada deria. Sekejap فكل دود حساس.
ومنهاجه أن تقول كل دود حيوان وكل حيوان حساس فكل دود حساس لأن قولك كل دود حيوان وصف للدود بأنه حيوان والحيوان صفته فإذا حكمت على الحيوان بأنه حساس أو جسم أو غيره دخل فيه الدود لا محالة وهذا ضروري لا يمكن الشك فيه. نعم شرط هذا أن تكون الصفة مساوية للموصوف أو أعم منه. Ini ialah syarat untuk mizan ta'adul akbar. Iaitu sifat tu mesti sama dengan mausuf ataupun lebih umum daripadanya. Maksudnya kalau lebih umum supaya adanya afrad lain. حتى يكون الحكم عليه يشمل الموصوف به بالضرورة وكذلك من سلم في النظر الفقهي أن كل نبيذ مسكر وكل مسكر حرام لم يمكنه أن يشك بأن كل نبيذ حرام لأن المسكر وصف للنبيذ فالحكم عليه بالتحريم يتناول النبيذ إذ يدخل فيه الموصوف لا محالة وكذلك في جميع أبواب النظريات. فقال قد فهمت فهما ضروريا أن إيقاع الازدواج بين الأصلين على هذا الوجه مولد لنتيجة ضرورية وأن برهان الخليل عليه السلام برهان صحيح وميزانه ميزان صادق وتعلمت حده وحقيقته وعرفت عياره من الصنجات المعروفة عندي ولكن أشتهي أن أعرف مثالا لاستعمال هذا الميزان من مظان الإشكال في العلوم فإن هذه الأمثلة واضحة بأنفسها لا يحتاج فيها إلى ميزان وبرهان فقلت هيهات فبعض هذه الأمثلة ليست معلومة بأنفسها. Seterusnya tentang premis yang saya nyatakan tadi tentang mengembalikan setiap premis kepada asal yang daruri. فقلت هيهات فبعض هذه الأمثلة ليست معلومة بأنفسها بل هي متولدة من ازدواج الأصلين. Ada sebahagian yang kita tahu sebab kita dah tahu benda yang sebelumnya. So maksudnya benda tu natijah daripada kias sebelumnya. Jadi setiap premis itu untuk kita terima maka ia perlu dikembalikan kepada asas yang paling daruri. بل هي متولدة من ازدواج الأصلين إذ لا يعرف كون هذا الحيوان مثلا عقيما إلا من عرف بالحس أنه بغل وبالتجربة أن البغل لا يلد وإنما الواضح بنفسه هو الأولي فأما المتولد من أصلين فله أب وأم فلا يكون أوليا واضحا بنفسه بل بغيره ولكن ذلك الغير أعني الأصلين قد يكون واضحا في بعض الأحوال وذلك بعد التجربة وبعد الإبصار وكذلك كون النبيذ حراما ليس واضحا بنفسه بل يعرف بأصلين أحدهما أنه مسكر وهذا يعلم بالتجربة والثاني أن كل مسكر حرام وهذا بالخبر الوارد عن الشارع فهذا يعرفك كيفية الوزن بهذا الميزان وكيفية استعماله. Maksudnya wahada bil khabari warid 'an syari' itu adalah premis yang bersifat yang berasal daripada khabar mutawatir ataupun khabar syar'i secara umum. Wa in aradta mithalan أغمض من هذا فأمثلة ذلك عندنا لا تنحصر ولا تتناهى بل بهذا الميزان عرفنا أكثر الغوامض فاقنع منه بمثال واحد. Maksudnya satu misal saja sudah cukup untuk membuktikan atau untuk menunjukkan rangka mizan yang digunakan ini. Maka kita tidak perlu meminta banyak contoh sebab lalas dia punya skema dia ataupun dia punya dasar mizan itu sendiri tetap perkara yang sama.
فمن الغوامض أن الإنسان حادث بنفسه أو له سبب وصانع، وكذلك العالم، فإذا راجعنا هذا الميزان عرفنا أن له صانعا وأن صانعه عالم، فإنا نقول كل جائز فله سبب، واختصاص العالم أو الإنسان بمقداره الذي اختص به جائز، فإذا يلزم منه أن له سببا. ولا يقدر على التشكك في هذه النتيجة من سلم الأصلين وعرفهما، لكن إن شك في الأصلين فيستنتج أيضا معرفتهما من أصلين آخرين واضحين إلى أن ينتهي إلى العلوم الأولية التي لا يمكن التشكك فيها، فإن العلوم الجلية الأولية هي أصول العلوم الغامضة الخفية، وهي بذورها، ولكن يستثمرها منها من يحسن الاستثمار بالحراثة والاستنتاج بإيقاع الازدواج بينها. فإن قلت أنا شاك في الأصلين جميعا، فلما قلت إن كل جائز فله سبب، ولما قلت إن اختصاص الإنسان بمقدار مخصوص جائز وليس بواجب. فأقول أما قولي, ni soalan Batini tersebut tentang setiap perkara yang harus mesti ada sebab ataupun mesti ada punca dia. Kemudian lagi satu, pengkhususan manusia dengan kadar yang khusus. Adakah ia kenapa dia harus dan bukannya wajib? Aqulu amma qawli kullu jaizin lahu sabab. Setiap perkara harus mesti ada sebab atau punca. فواضح إذا فهمت معنى الجائز، لأني أعني بالجائز ما يتردد بين قسمين متساويين، فإذا تساوى شيئان. Maksudnya qismain mutasawiyain ini ialah yataraddadu, maksudnya dia antara dua, iaitu wujud dengan adam, ada dengan tiada. Itu maksudnya jaiz kan. Boleh jadi ada, boleh jadi tiada. لأني أعني بالجائز فإذا تساوى شيئان لم يختص أحدهما بوجود وعدم من ذاته. Bila dia dua-dua sama, maksudnya tak menghasilkan apa-apa. لأن ما ثبت للشيء ثبت لمثله ضرورة وهذا أولى. Maksudnya setiap perkara yang jaiz dia ada sifat yang sama. Dia punya titik persamaan. وأما قولي اختصاص الإنسان بهذا المقدار مثلا جائز وليس بواجب، فقولي إن الخط الذي يكتبه الكاتب وله مقدار مخصوص جائز، إذ الخط من حيث إنه خط لا يتعين له مقدار واحد، بل يتصور أن يكون أطول وأقصر. Pengkhususan manusia dengan kadar tertentu juga adalah harus, sebab benda tu boleh jadi kadar tertentu tu maksudnya tinggi ataupun rendah, itu antaranya lah, dan boleh jadi kurus ataupun berisi, itu pun antaranya. Dan di sini benda miqdar tu, ukuran tu, dia kembali kepada khat, iaitu garisan, dan garisan boleh jadi panjang ataupun pendek. Maka di situ bila dia boleh jadi panjang atau pendek, ada ataupun tak ada, dia dikira sebagai jaiz dan dia menerima pelbagai sudut kebarangkalian. Idhil khattu min haitsu innahu khattun la yuta'ayyanu lahu miqdarun wahid, bal yutasawwaru an yakuna atwala wa aqsar, fakhtisasuhu bi miqdarihi amma huwa atwal wa aqsar sababuhu al-fa'ilu la mahalah. Siapa yang mengkhususkan sesuatu itu pendek atau panjang ialah pelakunya lah, ataupun penciptanya. Idh nisbatul maqadiri ila qabulil khatti laha mutasawiyah. Mutasawiyah tu maksudnya boleh menerima pelbagai ihtimal, boleh menerima pelbagai keadaan. وهذا ضروري كذلك نسبة المقادير إلى شكل الإنسان وأطرافه متساوية فتخصيصها لا محالة بفاعل. Maksudnya kalau dalam kes manusia ni, pihak yang mengkhususkan bentuk manusia itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala.
ثم أترقى منه فأقول فاعله عالم لأن كل فعل مرتب محكم فيستند إلى علم فاعل وبنية الإنسان مرتبة محكمة فلا بد أن يستند ترتيبها إلى علم فاعل فها هنا أصلان إذا عرفناهما لم نشك في النتيجة أحدهما أن بنية الآدم مرتبة يعرف هذا بالمشاهدة من تناسب أعضائه واستعداد كل واحد لمقصود خاص كاليد للبطش والرجل للمشي والمعرفة تشريح الأعضاء تورث علما ضروريا به. Maksudnya ma'rifat tashrihil a'dha, maksudnya ilman darurian di sini ialah dari segi musyahadah. Maksudnya kita nampak sini bila kita membedah. وأما افتقار المرتب المنظوم إلى علم فهو واضح أيضا فلا يشك العاقل في أن الخط المنظوم لا يصدر إلا من عالم بالكتابة وإن كان بواسطة القلم الذي لا يعلم وأن البناء الصالح لإفادة مقاصد الاكتنان كالبيت والحمام والطاحونة وغيرها لا يصدر إلا من عالم بالبناء فإن أمكن التشكك في شيء من هذا فطريقنا أن نرقى إلى ما هو أوضح منه حتى نترقى إلى الأوليات. Poin ini ialah apa-apa hal kembalikan setiap dakwaan ataupun setiap premis kepada awaliyat ataupun yaqiniyat. وشرح ذلك ليس من غرضنا بل الغرض syarah kepada perkara tadi tu untuk mengembalikan setiap premis kepada awaliyat itu bukanlah tujuan utama. Kerana tujuan utama ialah nak menyatakan bahawa bila dua premis digabungkan maka akan menghasilkan natijah. Itulah tujuan yang utama. Balil gharadu an nubayyina anna istiwaj al-awwaliyat 'ala al-wajh alladhi awqa'ahu al-khalil salawatullahi alayhi mizanun sadiqun mufidun li ma'rifatin haqiqiyyah. ولا قائل بإبطال هذا فإنه إبطال لتعليم الله تعالى أنبياءه وإبطال لما أثنى الله سبحانه وتعالى عليه إذ قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه والتعليم لا محالة حق إن لم يكن الرأي حقا وفي إبطال هذا إبطال للرأي والتعليم جميعا ولا قائل به أصلا. Kalau kita menafikan taklim daripada Allah ini, kita juga akan menafikan ra'yun. Maksudnya kita akan menafikan kias. Itu maksudnya. Malah menafikan kedua-duanya sekali. Sebab di sini Al-Quran, Imam Ghazali ingin menunjukkan bahawa Al-Quran mengiktiraf kias ataupun mizan ini, mizan ta'adul al-akbar. Jadi saya fikir itu sahaja untuk hari ini. Sehingga mau ke surat 69. InsyaAllah kita akan bersambung ke sesi seterusnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Dan selamat berbuka.